Buletin Didik 28 Januari bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Kira-kira 74% atau 64 kluster daripada 87 kluster baru yang dilaporkan Kementerian Kesihatan KKM membabitkan institusi pendidikan untuk tempoh seminggu sehingga semalam. Semalam saja sebanyak 18 kluster pendidikan direkodkan termasuk di Sabah, Kelantan dan Negeri Sembilan. 18 kluster pendidikan daripada 22 kluster yang dilaporkan semalam, 5 negeri mencatat penambahan 2 kluster, iaitu di Johor, Kelantan, Negeri Sembilan, Perak dan Pulau Pinang. Sabah dan Pahang mencatat penambahan 3 kluster baru, manakala Selangor dan Kuala Lumpur masing-masing 1 kluster. Menurut data COVID Now KKM, sehingga tengah malam semalam, kluster persiaran pendidikan NSTEC di Seremban, Negeri Sembilan mencatat bilangan tertinggi iaitu sebanyak 50 kes setakat ini. Kementerian Kependidikan KPM bakal menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Kundasang dan Sekolah Kebangsaan Mesilau di Sabah sebagai sekolah hub pelancongan di negara ini. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alimin berkata dua sekolah berkenaan akan dijadikan sebagai contoh pelancongan sekolah berdasarkan kedudukan yang baik dan terletak di kawasan tanah tinggi serta pelancongan terkenal di negeri itu. Sekolah ini juga kita bantu juga untuk memasang pagar lebih kurang 150,000 dengan kosnya dan beberapa kemudian infrastruktur yang kita usahakan juga. Tambahnya, terdapat beberapa projek yang sedang diusahakan di daerah Ranau, terutamanya melibatkan sekolah-sekolah daif. Dalam pada itu, sejak 21 Januari lalu, Datuk Muhammad telah membuat lawatan kerja ke sekolah-sekolah dan Institut Pendidikan Guru IPG di beberapa daerah di negeri Sabah. Antaranya termasuk IPG Kampus Kent di daerah Tuaran, SK Rampayan di Menggatal, IPG Kampus Gaya di Kota Kinabalu dan College Vocational di Keningau. Jelas beliau, lawatan tersebut memberi ruang dan peluang kepada KPM untuk menangani masalah yang dihadapi di lokasi dengan kadar segera. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad hari ini menyempurnakan Majlis Perasmian Institut Bioteknologi Marine IMB di Kuala Terengganu. Institut yang ditubuhkan pada tahun 2006 di Universiti Malaysia Terengganu UMT itu merupakan usaha mengembangkan bioteknologi sebagai salah satu sektor teras untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Selain itu, institut tersebut juga bertujuan menerajui penyelidikan dan pembangunan R&D dalam bidang bioteknologi marin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan dasar bioteknologi nasional. Beliau turut melawat dan mendengar taklimat pengoperasian makmal perubahan iklim dan adaptasi. Dengan penubuhan makmal yang dilengkapi teknologi termaju ini, UMT kini mempunyai kemampuan menerajui penyelidikan canggih, spesies akuatik dan penyelesaian iklim. Ia juga dapat mempromosi pembangunan hasil saintifik sekaligus menghasilkan pengkalan data yang amat bernilai untuk manfaat rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Noraini turut menyampaikan bantuan pasca banjir Terengganu #KPT Prihatin siang tadi. Beliau menyerahkan 1,500 kotak bantuan sumbangan berbentuk keperluan asas dan makanan kepada UMT dan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Bersua kembali. Kementerian Kesihatan KKM memberi komitmen untuk melaksanakan undang-undang melarang penjualan tembakau dan produk rokok lain kepada sesiapa yang dilahirkan selepas tahun 2005. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata seperti beberapa pejabat serantau bagi Pasifik Barat WPRO di negara lain, Malaysia berharap untuk meluluskan satu undang-undang pada tahun ini yang akan membawa kepada generasi tidak merokok.
Ia dengan melarang penjualan tembakau dan produk rokok lain kepada sesiapa yang dilahirkan selepas 2005. Menurutnya, Malaysia merasakan ia akan memberi impak besar dalam mencegah dan mengawal penyakit tidak berjangkit NCD. Khairi berkata demikian dalam ucapan intervensi pada mesyuarat Lembaga Eksekutif WHO sesi ke-150 di Geneva, Switzerland. Menurut beliau, Malaysia akan menyelaras Pelan Strategi Kebangsaan NCD dan Kertas Putih mengenai penjagaan kesihatan masa depan dengan hala tuju pelaksanaan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pelaksanaan itu kerana ia akan memberi panduan penting tentang program negara masing-masing dalam mencapai matlamat berkaitan NCD. Malaysia menerima 624,000 dos vaksin jenis mRNA Comirnaty menerusi penghantaran pertama yang akan digunakan untuk kanak-kanak berusia 5 sehingga bawah 12 tahun bermula 3 Februari ini. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataannya berkata vaksin berkenaan tiba menerusi sebuah pesawat daripada kilang Pfizer di Belgium. 72 kotak mengandungi vaksin tersebut akan dihantar ke 52 pusat simpanan vaksin Ultra Low Freezer ULTF. Proses pemindahan vaksin dari bahagian kargo pesawat ke trak milik sebuah syarikat logistik berlangsung di kawasan Transmile Cargo Complex Raya, Subang. Selesai proses pemindahan, trak syarikat logistik itu diiringi polis Diraja Malaysia PDRM untuk ke lokasi penyimpanan vaksin yang akan ditetapkan sebagai langkah keselamatan. Vaksin COVID-19 yang telah tiba di Malaysia akan dihantar ke 16 lokasi pusat simpanan vaksin PSV di seluruh negara. Set busana tradisional negara akan ditempatkan di 10 pejabat kedutaan dan pesuruhjaya Malaysia di luar negara. Usaha itu dilaksanakan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sebagai salah satu inisiatif memperkasa aktiviti seni budaya dan warisan negara. Kita sentiasalah nak mengorak langkah untuk mempromosikan budaya Malaysia ini. Dan ini salah satu daripadanya, dan tadi saya bincang dengan Datuk bagaimana lagi kita boleh menambahkan lagi cara untuk mempromosikannya. Sebab banyak cara kita, banyak cerita-cerita yang boleh kita ceritakan kepada orang luar sana. Beliau berkata demikian di Majlis Penyerahan Busana Tradisional Malaysia bagi program diplomasi budaya di Putrajaya semalam. Jelasnya, 5 set busana tradisional akan diserahkan ke pejabat kedutaan dan pesuruhjaya tinggi Malaysia antaranya di Paris, London, Bangkok, Tokyo dan Beijing. Inisiatif bersama Kementerian Luar Negeri itu juga diharap dapat meningkatkan penghayatan dan peranan duta-duta Malaysia di luar negara dalam mempromosikan seni serta budaya negara. Malaysia bakal menjadi antara negara terawal di rantau ini membina ekosistem 5G apabila penyediaan teknologi ini siap setahun lebih awal dari jangkaan. Malah ia turut akan mengubah fungsi teknologi muda alih itu kepada negara selain memberi manfaat kepada pelbagai bidang. Selain internet berkelajuan tinggi pada kadar 10 hingga 100 kali ganda berbanding 4G, pengaplikasian teknologi 5G juga berupaya menghubungkan lebih sejuta peranti bagi setiap 1 kilometer persegi. Dengan kelajuan mencecah 1.5 GB sesaat, teknologi 5G berupaya melancarkan kualiti komunikasi, teknologi penghantaran data, kajian dan hiburan pada skala global. Muat turun filem pada kualiti HD misalnya hanya akan mengambil masa beberapa saat berbanding 4G. Pengaplikasian teknologi 5G juga mampu mengubah trajektori digital ekonomi serta meningkatkan keupayaan negara dalam revolusi perindustrian keempat IR 4.0. Ia membolehkan industri memanfaatkan sepenuhnya kecerdasan buatan AI, robotik, data raya, realiti maya dan kejuruteraan perisian sekaligus membawa impak ekonomi positif ke atas Malaysia. Manfaat ekonomi yang terhasil daripada penggunaan 5G bakal jadi pemacu utama aspirasi ekonomi digital selaras matlamat rangka tindakan My Digital dan rancangan Malaysia ke-12. Ini merupakan landscape digital yang menunjukkan tanah Sundaland. Dahulu ia merangkumi Asia Tenggara iaitu Thailand dan juga
Malaysia termasuklah selatan China. 112 hingga 129 juta tahun yang dahulu, tanah ini sungguh luas, dihuni oleh pelbagai spesies dan ia bebas merentas dan berinteraksi sesama mereka tanpa batasan. Keluarga Spinosaurid dikenali dengan tulang belakang tinggi yang boleh membentuk bonggol ataupun seperti layar. Satu lagi ciri unik keluarga ini ialah tengkoraknya yang panjang mirip buaya. Spesies terbesar keluarga Spinosaurid mempunyai sel deria di hujung muncung yang membantunya menangkap ikan. Bentuk gigi kon yang unik pada setiap spesies Spinosaurid membolehkan mereka menggigit erat ikan licin yang cuba melepaskan diri. Teng Yuhei, pelajar paleontologi Universiti Malaya, berjaya menemui fosil gigi beberapa jerung air tawar berhampiran tapak penemuan asal fosil Spinosaurid. Ini mungkin bukti yang menunjukkan menu ikan yang dimakan oleh spesies tempatan. Kelahiran seekor anak gajah betina pada 1 Januari lalu mencetuskan keterujaan sempena Tahun Baru di Zoo Taiping dan Night Safari. Ahli keluarga baru yang dinamakan Pinang itu antara hasil kejayaan program pembiakan dan konservasi yang dijalankan di zoo berkenaan. Anak gajah Malaysia atau nama saintifiknya Elepus maximus hirsutus seberat antara 70 sehingga 80 kg dilahirkan oleh Kilian, seekor gajah dewasa berusia 12 tahun. Menariknya, Kilian juga dilahirkan di Zoo Taiping pada tahun 2009. Ini merupakan kelahiran ke-8 gajah yang direkodkan di zoo berkenaan, sekaligus menjadikan Zoo Taiping salah sebuah zoo yang berjaya membiak gajah dengan jayanya di negara ini. Kini Zoo Taiping mempunyai sebanyak 11 ekor gajah Malaysia termasuk anak yang baru dilahirkan ini. Dan setiap anak gajah yang dilahirkan akan hidup bersama ibunya lebih kurang 6 hingga 7 tahun, manakala tempoh perceraian susu sekitar umur 3 hingga 4 tahun. Menurutnya lagi, Zoo Taiping turut menyaksikan beberapa kelahiran sepanjang tahun 2021, antaranya anak rusa ubi, landa raya dan juga nyala. Turut direkodkan penetasan anak burung tiung mas, burung botak upik dan burung keria mahkota. Selain itu, Zoo Taiping turut menerima dan menambah haiwan baru sebagai tarikan seperti nyala, kuda belang, ilan, impala dan kera hantu. Dalam perkembangan berkaitan, Khairul Amir berkata pihaknya yakin dapat menarik sehingga 90,000 pengunjung setiap bulan. Jadi kita harap pada tahun 2022 ini pun sama, dan kita telah buka pada tahun 2022 ini daripada 1 Januari hingga 27 Januari, dekat hampir 70,000 orang. So kita jangkakan kita boleh menarik orang sampai sebulan dalam anggaran ke 90,000 orang. Persis kem musim panas, itulah suasana kemeriahan di dalam kereta api Dogu Ekspresi apabila penumpangnya mengembara selama lebih 30 jam melalui kawasan pergunungan. Cuma bezanya, festival tahunan ini diadakan ketika musim sejuk dengan suhu di bawah paras beku. Turistik Dogu Ekspresi menawarkan pengalaman baru buat penumpang dengan perjalanan yang panjang melalui kawasan-kawasan terindah di timur Turki yang diseliputi salji. Kereta api ini memulakan perjalanannya dari Ankara 2 kali seminggu dari Disember hingga Mac menuju bandar bersejarah Kars. Tempoh perjalanan adalah kira-kira 32 jam dengan jarak 1,300 km. Uniknya perjalanan ini, penumpang bukan sekadar menaiki kereta api tetapi juga berhibur sambil melalui dan singgah di kawasan yang sukar diakses. Terdapat suasana kekeluargaan antara mereka. Penumpang biasanya membawa makanan dan minuman serta menghias kabin masing-masing sebagai persiapan perjalanan yang panjang. Bu yolculuğu bu grup içinde en çok ben istiyordum. Benim doğum günümdü. Annemin doğum günü hediyesiydi bana. Ve tren biletlerini bulmak çok zor. Çabucak bitiyor ve az sayıda. O yüzden benim için ve ailem için özel ve güzel bir yolculuk olacak. Aslında bir nostalji yaşıyoruz.
Daha önce çocuklarımız da bizim dedelerimizin bizi trenle yolculuk yaptırdığı şeyleri tekrar yaşıyoruz. Hep beraberce. Ankara Kars diiktiraf sebagai salah satu daripada 4 laluan kereta api terindah di dunia. Sudah tentu harga tiketnya mahal, namun pantas terjual, menjadikannya sukar didapati dan keseluruhan pengalaman ini lebih bermakna. Seorang pengesan barang logam menjadi jutawan selepas menemukan satu daripada kepingan shilling emas pertama di England. Shilling emas yang memaparkan gambar Raja Henry III itu dijual pada harga £648,000 atau bersamaan dengan 3.7 juta ringgit dalam acara lelongan. Daily Mail melaporkan Michael Lee Mallory menemui siling emas berkenaan menerusi alat pengesan logamnya di sebuah tanah ladang di Hamyock, Devon pada September tahun lalu. Siling emas yang berusia sekitar tahun 1257 itu dilaporkan berukuran kurang 2.5 cm. Difahamkan hanya terdapat 8 keping siling itu yang berjaya dikesan setakat ini dengan kebanyakannya disimpan di muzium. Malah siling emas terbabit dianggap sebagai yang pertama ditemukan dalam tempoh 260 tahun. Lee Mallory tidak menyedari nilai luar biasa siling tersebut sehingga memuat naik beberapa gambar di laman Facebook sebelum dihubungi firma lelongan Spink & Son dari London. Menurut pakar, permukaan siling Raja Henry III itu memaparkan potret sebenar seorang Raja Inggeris atas takhtanya sejak era William the Conqueror. Dalam acara lelongan, harga siling itu mencecah nilai £540,000 serta bayaran tambahan dan menjadikan jumlah terakhir dibayar oleh pembeli warga Britain adalah sebanyak £648,000 atau 3.7 juta ringgit. Bersa kembali, iGames 3.0 adalah sistem pengurusan pemarkahan yang akan diguna pakai sebagai tunjang utama sistem teknikal Sukan Malaysia SUKMA. Namun ramai yang tidak menyedari sistem itu dibangunkan hasil kerjasama Majlis Sukan Negara MSN dan Universiti Putra Malaysia UPM. Versi ketiga itu terhasil selepas kejayaan versi sistem sebelumnya dalam beberapa kejohanan sukan di seluruh negara. Paling membanggakan, sistem iGames 2.0 yang diguna pakai pada Sukan Malaysia SUKMA Perak pada 2018 menyaksikan sistem keputusan berasaskan web ini mendapat capaian lebih 1 juta tontonan semasa kejohanan ini berlangsung. SUKMA Perak disertai 8,000 atlet dan 427 acara berlangsung serentak dalam tempoh 11 hari. Rintitan kejayaan itu, Memorandum of Agreement pada 20 Disember 2019 secara rasmi mementerai kerjasama antara UPM dan MSN yang telah terjalin sejak beberapa tahun lalu. Projek ini dari segi perancangan daripada 2015 sampai sekarang memang amat-amat baiklah, lebih daripada apa yang dijangkakan sebab dapat digunakan di Sukan Malaysia 2018 untuk mendapat data yang beribu dan ini adalah projek pertama yang dibangunkan bersama oleh Majlis Sukan Negara dan Universiti Putra Malaysia. Uniknya, projek ini adalah aspek jalinan kerjasama buat julung kalinya membabitkan agensi awam dan universiti. Kebiasaannya, projek yang dilaksanakan pelajar lebih berorientasikan kepada penerbitan dan penyelidikan. Kita decide, kita pilih UPM. UPM ada R&D team yang strong. IT R&D team. Kita bukan nak normal R&D team, tapi kita nak IT R&D team. Dan kita ada MSN. MSN kita ada pasukan pakar sukan. So kita tahu rule sukan, kita tahu macam mana sukan itu dilaksanakan. So kita combine dua ni, kita yakin kita boleh dapat satu sistem yang bagus. Harapan Zamri yang juga Ketua Unit Teknologi dan Maklumat MSN, Malaysia memiliki sistem ini sebagai pusat pengumpulan data yang menjadi sumber rujukan dan tidak perlu bergantung kepada pihak lain. Paling penting, mampu menjimatkan kos dan meminimumkan penggunaan tenaga kerja. It was developed to help the country to no longer dependent on like vendor and all that lah. So the government actually own the system and own all the data and then can host the tournament without bearing much of the cost lah. Apa yang pasti, satu kebanggaan buat UPM yang diberi kepercayaan oleh MSN dan pastinya turut memberi ruang buat pelajar menceburi dunia yang lebih mencabar. Pembangunan projek ini sebenarnya ia melibatkan
dari pelbagai bidang. Okey. Jadi ianya memang akan menjadi tunjang kepada pelajar-pelajar kita yang boleh meng-apply, orang kata apa, menggunakan pengetahuan mereka ke atas pembangunan sistem ini. Kita akan macam jemput beberapa pelajar dalam 30 orang, pelajar dari fakulti FSKTM UPM untuk join kita sebagai sukarelawan dalam bahagian teknikal iGame di Sukma nanti. Jadi nanti kami akan ada beberapa bengkel dan mengadaptasi menu pengguna yang kami telah buat bersama dengan sukarelawan student pelajar UPM, dan kita akan cuba untuk memberi latihan yang intensif kepada MSN UPM iGame, pemacu teknologi sukan. Iran jadi negara pertama dari benua Asia yang layak secara merit ke pusingan akhir Piala Dunia 2022 yang dijadual berlangsung di Qatar hujung tahun ini. Ia selepas kejayaan mereka menumpaskan Iraq 1-0 sekaligus gah mengungguli kumpulan A walaupun berbaki 3 perlawanan. Beraksi di laman sendiri di Stadium Azadi Tehran, Iran berjersey putih kerap menggasak kubu lawan menerusi beberapa siri percubaan berbahaya. Mereka mampu mendahului 2-0 di babak pertama, tetapi sepakan Ali Reza Jahan Bakash terkena tiang pada minit yang ke-11 disusuli percubaan Ali Golizadeh minit ke-38 yang berjaya diselamat penjaga gol. Namun kebuntuan gol akhirnya terlerai di babak kedua. Kali ini Mehdi Taremi bijak melepasi perangkap offside sebelum mudah melorong bola ke gawang lawan untuk kedudukan semasa 1-0 memihak tuan rumah yang kekal sehingga tamat permainan. Kejayaan ini meletakkan Iran sebagai pasukan ke-14 mara ke pusingan akhir selain kedua dari Asia selepas Qatar selaku tuan rumah. Ia juga rekod ketiga berturut-turut Iran ke Piala Dunia selain ke-6 keseluruhan sejak kali pertama layak pada edisi 1978. Dalam pada itu, Korea Selatan hampir pasti layak apabila menduduki tempat kedua kumpulan A. Cengkaman itu diperkukuhkan selepas mereka menang tipis 1-0 ke atas Lubnan. Pelawat dikejutkan dengan percubaan merbahaya tuan rumah, Alexander Michael yang sekadar menggegar palang minit ke-39. Namun Korea Selatan tidak panik. Sebaliknya mudah meraih gol pembukaan di hujung babak pertama menerusi Cho Gu-sung. Kedudukan itu kekal hingga tamat permainan. Emiria Arab Bersatu UAE pula menyalakan harapan layak ke play-off selepas menang 2-0 ke atas Syria. 1 gol masing-masing disumbangkan Kayo Kandio minit ke-43 dan Yahya Al-Ghassani minit ke-70, menghadiahkan 3 mata penting buat mereka ketika saingan berbaki 3 perlawanan. UAE kini di tangga ketiga kumpulan A, 4 mata di atas Lubnan. 100 tanglung dan perhiasan yang direka dengan lebih 10,000 lampu LED dipamerkan di Washington sempena sambutan Tahun Baru Cina. Paparan itu mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.